أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Cuci bersih ikan bilis. Terima kasih pengerusi majlis. Seterusnya, para murabi yang saya segani, segan pula ada murabi kat belakang. Moga-moga kalau saya kurang, beliau boleh betulkan, tambahkan. Kalau ada silap, beliau boleh perbaikikan, insya-Allah. Seterusnya, istimewa buat para pelajar, sidang hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian. Salam sebarkan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah salat asar? Dah minum petang? Belum lagi, sianya. Tak ada mineral lebih-lebih ke? Masih bersemangat untuk dengar pengisian petang-petang ni? Ya, kan nak buat sesi lain, sesi game. Baik, saya diamanahkan untuk kita kongsi-kongsi pengisian tentang akidah. Tentang bagaimana kita nak mencintai dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sangat saya nak kongsi. Cuba tengok ni, silibus. Your excellence, the colorful of life, what happened to life without Allah? Kita perlukan Allah. Tanya hatimu. Kenapa ramai orang tak letakkan Allah sebagai prioriti dalam hidup? Kenapa kita tak boleh lihat Allah? Ni apa? Ada juga persoalan gini. How to recognize Allah? Macam mana kita nak kenal Allah? Kita kenal Allah dengan Asmaul Husna. Bagaimana kita nak ada good zon, husnul zon kepada Allah? Kalau kita kata kita cinta pada Allah, apa buktinya? Dan apakah halangan-halangan untuk mencintai Allah sebagai cinta nombor satu, cinta tertinggi kita? Banyak tak? Banyak kan? Rasa tak sempat kot. InsyaAllah kita tengok mana yang sempat lah. Tapi sebelum tu, dia ada selingan sikit. Selingan. Ini anak sulung saya. Al-Hawra' Maksurah. Biasanya selepas saya balik daripada, saya bagi tahu dia kalau pergi program begini, Umi balik dari jihad. Lepas saya balik dari jihad, dia akan minta hadiah dari saya. So selingan je. Boleh tak bantu saya, kita sama-sama buatkan hadiah dari kertas untuk dia? Tak payah ramai-ramai lah, nanti habis kertas kalian. Wakil. Siapa berminat? Wakil. Seorang lelaki, seorang perempuan. Ke depan, silakan. Silakan. Okey, wakil. Dalam masa 1 minit, boleh tak buatkan satu hadiah untuk dia dari kertas? Boleh. Terima kasih. Mana kertas? Kalian tak ada yang sudi tolong saya? Tak ada. Semua tak bawa kertas. Allah siannya. Buatlah daripada cengkerik ke, rama-rama ke. Tangkap sekejap kat luar. Boleh? Tak ada? Okey. Alhamdulillah ada ukhti sukarela. Boleh tak buatkan hadiah-hadiah sekejap? Okey. Jom kita tengok dia buat hadiah. Susah payah tak dia buat hadiah? Dia lipat kertas. Masya Allah. Okey. Peluh dah, peluh. Walaupun bawa aircon. Okey, penat kan buat hadiah? Kalian tak seorang bersudi. Kedekut ke apa? Gurau je, jangan marah. Okey. Masya Allah, lipat kecil-kecil. Cermat ni. Okey, teruskan. Yang lain-lain pun, kalau adalah yang nak buat kat belakang sana, silakan. Ada yang buat keluar kertas dah. Memang pemurah. Okey. 1 minit je. Nak habis dah 1 minit.
20, 19, lompat sikit, 15, 12, 4,5. Dah. Masya Allah, apa ni? Baju. Kalian ada? Kam. Lukislah muka kartun ke tak ada? Tak ada seorang pun. Okey, ni apa? Apa dia? Origami, baju. Cantik tak? Apa perasaan kalau saya ambil hadiah ni, ya? Yang awak buat penat-penat tadi, keluar peluh titik 2 kan? Ya? Yang, yalah, lipat cemat-cemat tadi. Saya ambil, saya kata, alah, dia apa ni? Tak berkenan langsung. Saya gumpal. Tak best. Saya buang macam tu je. Apa perasaan? Apa perasaan? Huh? Gembira. Tak normal ni. Sakit kan? Sakit tak hati? Sakit. Kita buat penat-penat, kita suka rela, tiba-tiba pergi buang-buang je. Betul tak? Betul? Baik tak bagi hadiah tadi, cakap dalam hati. Adik-adik yang saya sayang kerana Allah, ya, begitulah setiap hari sikap kita pada Allah. Allah bagi hadiah untuk kita macam-macam. Nikmat macam-macam kan? Nikmat mata, telinga, penglihatan, pendengaran. Nikmat boleh masuk ke TD. Nikmat apa lagi? Tak terhitung nikmat dia, betul? Banyak yang kita hargai, kita teruja, kita teringat-ingat ke? Ataupun kita tak hargai. Kita buang-buang. Adikku sayang, adik-adik cantik tau. Akak hargai tadi. Tapi sebab akak nak buat gimmick, jadi terpaksa lah buat perangai macam tu tadi ya. Sorry Jangan marah. Ada simpan dalam hati? Tak ada. Alhamdulillah. Ada. Hati kena bersih. Adik-adik yang saya muliakan sekalian, hadirin hadirat yang saya muliakan. Ya. Bagaimana kita lepas ni nak rasai hidup ni, kita feel, kita rasai segala nikmat yang Allah bagi. Sebab Allah lah yang paling cakna kita. Kalau hubungan kita dengan mak abah kita masa kita kecil dulu, ya, mak melahirkan, menjaga. Hubungan menjaga kita, melindungi kita. Tapi hubungan hamba dengan Allah, dia jauh lebih dalam, lebih deep daripada hubungan anak dan ibu. Ya, sebab dia hubungan tu, daripada kita tak ada, Allah mengadakan kita. Lepas tu setiap saat Allah jagakan oksigen untuk kita. Cahaya matahari Allah jagakan untuk kita. Ada tak siapa-siapa kat sini dalam sehari dia perlu doa pada Allah? Ya Allah, tolonglah hari ini jangan bagi cakrawala semua berlanggar. Jagalah planet bintang betul-betul. Jagalah matahari bagi bercahaya betul, tak berlanggar dengan malam. Perlu tak perlu? Tak perlu doa pun memang Allah jagakan untuk kita. Allah caring betul untuk kita. Ya. Sebab Allah tahu, kalau 5 minit saja matahari terpadam, apa jadi kat dunia ni? Pokok semua tak boleh buat proses fotosintesis, betul? Sah ke dunia jadi lentang pungkang kalau doktor sedang buat pembedahan 5 minit matahari terpadam. Lampu terpadam. Ya, kacau pembedahan tu. Sebab semua mesin tak boleh berfungsi, dia pun tak nampak mana uratnya, mana salur darahnya. Ini berlaku pada relawan kita yang pergi dekat Gaza. Ya, bila Israel bomkan hospital, cahaya terpadam, jam sekejap. Boleh meninggal pesakit dia. Ya. Tapi Allah jagakan matahari untuk kita. Adakah kita ingat? Ya, Allah jagakan oksigen. Segala-gala yang Allah jaga. Tengok nikmat dia kan? Tak terhitung setiap saat, setiap masa, setiap detik. Subhanallah. Adik-adik yang saya muliakan, ya, hadirin hadirat yang saya raikan sekalian. Hidup kita ni,
Kalian dapat masuk KTD sebab apa? Ada tak yang kat sini masuk KTD, result dia semua 8E SPM? 10E ada? Mesti ada piawaian tertentu yang kalian boleh masuk KTD, betul? Adik kos apa? Kos apa? Yes, you. Kos apa? Oh bukan student sini. UMK ke? Bukan juga. Kat luar. Adik nak masuk kos pun dia ada piawaian tertentu, betul? Adik kalau excellent sikit bidang ni boleh masuk bidang yang adik nak. Ya ada piawaian. Hidup kita ni pun ada piawaian yang Allah tetapkan. Yang kita nak kena lepas piawaian itu. Ya. Kita tengok ini excellent di mata manusia. Bila kita lepas satu kualiti tertentu, maka kita melepasi piawaian. Kita excellent. Nak excellent di mata Allah, nak balas cinta Allah yang tak bertepi untuk kita tu, dia pun kena ada piawaian dia. Hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, ya. Piawaian Allah untuk kita, bila kita hidup di atas muka bumi ini, kita akan lalui pelbagai badai, ombak, gunung, ganang, lurah dalam kehidupan. Ya. Bagaimana kita nak lalui segala apa yang kita lalui itu dalam keadaan kita rasa sabar dengan Allah, kita rasa syukur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akidah. Akidah ni bukan benda yang teori kita belajar dalam kelas itu saja. Tak. Tapi setiap masa, setiap saat yang adik lalui ini. Setiap orang ada macam-macam masalah kan? Ada macam-macam kebimbangan, keringsingan dalam fikiran dia. Maka kita nak lalui semua itu dalam keadaan hati kita cool dengan Allah. Ini bestnya jiwa bertuhan. Kenapa penting sangat akidah? Inilah penting dia. Dia akan lahirkan satu umat yang tak mudah bunuh diri, tak mudah putus asa. Satu umat yang terus maju ke depan sebab dia ada Allah dalam hidup. Dia tak mudah dikalahkan. Dia tak mudah dilemahkan. Best tak hidup gitu? Masya Allah. Dan cuba tengok ni. Bila kita ada satu pandangan tauhid mindset, tauhidic mindset, ada Allah, ada benda kita nak capai, ada matlamat. Adik tengok apa saja di sekeliling, semua memberi inspirasi dalam hidup. Tengok kipas berpusing. Bilik ni tak ada kipas sebab aircon, ya. Kipas bagi tahu apa? Be cool, ya. Tengok atap. Atap kata apa? Aim high. Bercita-cita tinggi. Ya. Seterusnya, kalian tengok tingkap. Tingkap kata apa? See the world. Lihat dunia. Macam mana nak dapat pandangan begini terhadap tingkap? Ya, dia mesti ada sudut pandang lain yang kita lihat. Ya, sudut pandang nak ada matlamat hidup, nak capai kepada Allah, dia akan lihat sesuatu, dia tak lihat sama macam orang biasa lihat. Dia lihat dengan penuh makna. Hidup kita pun tak kering, kosong, bosan gitu je. Hidup kita rasa penuh dengan makna. Ini bestnya jiwa bertuhan. Baik, sekarang kita tengok jam. Jam cakap apa? Every minute is precious. Setiap minit itu berharga. Tengok pula cermin. Tengok cermin, ya. Cermin kata apa? Reflect before you act. Muhasabah diri sebelum kamu bertindak. Fikir dulu. Tengok pintu. Pintu kata apa? Push hard for your goals. Ya, tolak kuat-kuat untuk capai goal kamu. Dan jangan lupa kapet. Kapet cakap apa? Kapet kata, sujudlah pada ilahi. Tinggi mana pun kita ada Allah. Sujudlah pada ilahi. Baik, hadirin hadirat yang saya muliakan. Saya akan tunjukkan perbandingan ataupun analogi kehidupan ini dengan jalan-jalan lebuh raya yang ada di jalan sana. Macam mana keadaan jalan kan? Ada yang lurus, ada yang simpang siur, ada yang cabang, ada yang terkongkong, ada yang nampak jauh, ada yang pemandangannya indah,
ada yang sunyi seram, ada yang penuh tarikan persinggahan, ada banyak godaan, ada banyak ilusi, ada banyak dimensi, ada yang kita payah nak melangkah. Ada yang berisiko tinggi, ada yang kita nampak jelas destinasi kita. Ada yang berterowong, ada yang penuh dengan bencana alam, ada saat-saatnya kita kemalangan, ada yang dapat kita jangka, ada yang kita stres nak hadapinya. Ada petunjuk jalan kita ditutup, ada yang kita tak jangka. Berlembu jatuh atas kereta kita. Ya. Ada amaran. Dan kita perlukan R&R, rehat dan juga rawat. Hadirin yang saya muliakan. Ini jalan kan? Itu tak jalan raya kan? Macam-macam kita tengok kan? Sunnah dia. Kehidupan juga begitu, dek. Kalau kita melihat dari kacamata ilahi, ya, dari kacamata tauhid mindset, tauhid, maka kita melihat segala-gala yang bersimpang siur, yang lurus, yang amaran, yang apa-apa tadi, semua penuh dengan hikmah. Adik yang saya sayangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang hidup kita ni kita rasa jalannya lurus. Ya, kita rasa mudah je, ya. Tapi kadang-kadang kita rasa hidup ni bersimpang siur. Adik sebenarnya daripada kecil lagi, daripada kita lahir untuk belajar tentang masalah. Budak kecil tak ada masalah ke? Ada. Anak saya, kalau dia ngantuk, dia akan ragam. Dia akan garang sikit. Kalau ngantuk. Adik-adik dulu nak boleh kepandai berlari, ya kena lalui step-step kan? Step daripada meniarap, merangkak, lepas tu bertatih, jatuh, ya, bangun semula, semua ada step. Budak-budak pun ada masalah. Kalau semua ni tak berlaku, dari lahir je terus jadi orang yang boleh melompat panjat pokok, kita tak akan belajar tentang step. Kita tak akan belajar tentang tahap. Maka Allah ciptakan kesusahan yang masa kita hadapi kecil dulu adalah satu bentuk keindahan hidup. Sunnah kehidupan. Ya. Seterusnya, adik yang saya muliakan, kita lihat lagi. Kehidupan ini kadang-kadang dia banyak cabang. Soal fiqah, pening kepala kan? Yang ni kata lain, yang tu kata lain. Tu baru sudut kehidupan tentang fiqah. Ni pula kehidupan kita nak uruskan masa misalnya. Ada assignment, ada quiz, ada itu, ada ini. Bagaimana nak uruskan prioriti masa. Cabang-cabang tu menyebabkan kita rasa bagaimana nak hadapi ni. Teruknya. Sebenarnya di situ ada kasih sayang Allah nak mentarbiah kita sesuatu. Kita tak akan pernah hargai arti senang kalau tak pernah susah. Kita tak akan hargai jalan yang lurus kalau kita tak pernah tengok jalan yang bercabang-cabang, yang bengkak-bengkok, yang peningkan kepala kita. Adik, kalau adik tak pernah keliru untuk mencari ilmu, adik tak akan jumpa satu ilmu yang adik betul-betul yakin dan confident untuk pegang. Dia kena ada fasa yang kita pening kepala, kita kaji, lepas tu kita pening lagi, kita serabut. Kena lalui dulu fasa tu, barulah adik akan sampai ke satu tahap yang bestnya ilmu ni. Feel-nya akan rasa gitu. Itu cantik kan? Sunnah kehidupan. Sebab apa kita kena tahu sunnah kehidupan ni? Supaya lepas ni, apa saja yang berlaku pada kita, kita tak nak pandang dengan pandangan biasa. Kita nak pandang dengan pandangan bagaimana perkara ini boleh menyampaikan aku kepada rasa cinta dan taat kepada Allah. Rasa baik sangka kepada Allah. Rasa tak nak berkonflik, bermusuh dengan Allah. Boleh. Mak ayah asyik gaduh. Kakak asyik bercakaran. Apa lagi masalah dalam keluarga? Ayah suka merokok, hembus kat muka kita. Mak dah syarat 8 bulan mengandung, anak 8 orang, tapi sibuk main Facebook dengan lelaki lain. Semua cerita ni, bukan saya reka, tapi semua yang pernah diceritakan oleh anak-anak remaja kepada saya. Ya.
Apa lagi? Ada orang, ayah dia YB. Ya, ni pun cerita benar, dia cerita pada saya. Tapi sebenarnya di luar dia dihormati, dalam rumah dia rogol 3 orang anak gadis dia. Seorang pun tak berani nak cerita. Ya. Bagaimana kita nak rasa baik sangka dengan Allah atas semua ujian-ujian begini? Berat sangat, banyak sangat ujian kehidupan. Ini cabang-cabang kehidupan yang kita kena lalui. Kita kena tengok balik ya. Sunnah kehidupan memang dia ada banyak cabang, banyak ujian. Ya. Seterusnya adik, kadang-kadang pemandangan terkongkong. Jalan raya, jalan kehidupan pun gitu. Kadang-kadang pandangan kita terkongkong oleh persepsi kawan-kawan kita. Kalau kita tak pergi jauh, kalau orang Sabah kan duduk kat kampung dia, ataupun orang Terengganu ke orang mana ke duduk kat kampung dia saja, dia tak masuk ke TD, tak pergi lebih jauh belajar. So persepsi dia, pandangan dia berleka di keliling orang kampung dia sahaja. Itu kehidupan. Ya. Maka tak apalah. Kita baik sangka dengan apa yang berlaku lepas, sebab dengan kita pernah terkongkong itu, kita juga akan lalui sunnah kehidupan. Kita nanti akan nampak jauh, akan lebih berwawasan, nampak ke depan. Ya. Kadang-kadang hidup ni kita rasa indah je. Boleh main, boleh buat olahraga, boleh buat hobi yang kita minat, ya. Dan kadang-kadang juga kita rasa sunyi dan seram. Kat Palestin, asyik dengar bunyi bom, seram kan? Sunnah kehidupan, ya. Kadang-kadang dia penuh dengan tarikan persinggahan. Kat Kota Baru ni apa yang tarikan dia kuat sikit? Shopping mall, KCB, apa dia? PCB, Pantai Cahaya Bulan. Ada apa situ? Tauhid mindset. PCB tarik dia bukan pergi dating, dia pergi menikmati kebesaran Allah. Ya. Baik. Kadang-kadang banyak godaan. Godaan apa paling besar kat KTD ni? Godaan apa? Material? Okey, kadang-kadang hidup ni kita rasa benda tu macam betul, tapi sebenarnya ilusi sahaja. Baik. Kadang-kadang hidup ni banyak dimensi. Saya pernah jumpa ya, seorang daripada Kelantan ni. Dia berasal daripada Kampung Lembu. Tahu Kampung Lembu? Tak tahu? Ada kat Jeli Awak ada Jeli Ada kan? Ada Kampung Lembu. Kelantan ke mana? Kelantan lah kot. Kampung Lembu. Kalau cikgu dia kat sekolah, dulu masih dia sekolah rendah kan? Sebab sekolah rendah dia sekolah kebangsaan Lembu. Bila cikgu dia nak marah, cikgu dia kata apa? Patutlah tak kerti-kerti, bodoh macam... saya tak sebut. Cikgu dia sebut. Sian dia, terhiris hati dia. Sampaikan dia rasa malu, down sangat dengan SML tadi. Sekolah Menengah Lembu, sekolah SKL, sekolah kebangsaan Lembu. Dia sangat down dengan fakta tu. Dia kalau boleh, kalau orang tanya dia dari sekolah mana, tak nak bagi tahu nama penuh, nak bagi tahu nama singkatan saja. Ya. Sehinggalah dia ubah dimensi dia. Ubah bagaimana? Kenapa nak malu dengan lembu? Lembu tu satu nama yang ada dalam Al-Quran, Al-Baqarah. Ya, jadi patut kita bangga. Sekolah saya, sekolah kebangsaan Al-Baqarah. Ya, lembu maksud dia. Hebat sekolah saya. Sekolah awak ada masuk dalam Quran? Tak ada kan? Sekolah saya ada. Dia ubah dimensi gitu. Jadi bila ubah dimensi, kehidupan dia yang down, yang malu tak tahu sebab. Malu sebab daerah dia. Hulu Terengganu, hulu malu. Ya, lembu, malu lembu. Betul ni, kisah benar semua. Ada orang nama dia Hasidah. Hasidah, tahu maksud dia? Hasad, Hasidah. Maksud apa? Orang yang dengki, orang yang berhasad dengki. Ya, dia down sangat dengan nama dia. Tambah-tambah dapat kawan-kawan suka ejek ni. Sikit-sikit bajet bagus lah, hipokrit lah. Kata, nama kau Hasidah. Teruklah nama kau ni. Kau mesti suka dengki kat orang kan? Di label-label, sian dia.
Akhirnya diubah demensi. Diubah demensi, nama dia tetap Hasidah, tapi cara baca dia Hasidah. Apa maksud Hasidah? Man zara'a hasadah. Siapa menanam, dia akan menuai, dapat untung, dapat buah. Jadi bila dia ubah dimensi, hidup dia jadi lebih bermakna. Apa yang saya nak bawa ni, saya nak melihat, nak bawa kalian melihat kehidupan ni, kita bawa kepada Allah, bawa kepada satu matlamat yang jauh, kita akan melihat satu dimensi baru. Kita akan melihat kehidupan ni penuh dengan warna-warni. Penuh kepada nak bahagiakan kita untuk selamat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan nak susahkan kita. Cara kita memandang kehidupan lain. Orang yang biasa je dengan orang yang ada tauhidid mindset. Ada matlamat, ada Allah, ada benda nak capai. Ngantuk dah ke? Petang ni. Belum lagi? Ada apa-apa soalan nak share setakat ni? Silakan. Takkan saya seorang je cakap kot. Okey, kita interaksi sebab petang kan. Cara dia kena kalian juga banyak cakap. Tambahan, bantahan, cadangan, semua diraikan. Silakan. Kita ada sound system tak ni? Kalau saya nak tunjukkan video. Ada ke? Okey, tak ada soalannya. Kita teruskan. Sementara menunggu kalian nak pasangkan sound system untuk saya. Baik. Kadang-kadang adik yang saya muliakan, orang tanya, kenapa hidup ni kena ada benda-benda susah macam ni? Ilusi lah, godaan lah, tarikan persinggahan lah, kenapa? Adik, kalau adik tak rasai susahnya buat assignment, rasai susahnya jawab exam, bagaimana pensyarah nak kenal mana student yang study dengan tak study? Kan? Allah memang maha mengetahui, tapi Allah itu juga dia bagi kita pilihan. Maka dalam kehidupan ini Allah bagi pilihan. Kau nak pilih godaan ke? Kau nak pilih petunjuk? Ya, Allah bagi dua-dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kita benda yang fujur, derhaka, dan benda yang taqwa juga Allah ilhamkan. Maka godaan itu sebenarnya satu yang best untuk kita hadapi. Ya, bukan untuk kita terikut-ikut. Baik, bila kita faham sunnah begitu, kita tak akan jadi orang yang mudah terpengaruh dengan godaan. Okey. Ada lagi soalan? Tak ada lagi? Tak ada soalan? Tambahan tak ada? Tanyalah. Tanyalah. Ya? Nak teruskan? Teori ni. Nak dengar soalan. Apa yang kalian rasa macam susahnya? Apa yang menghalang untuk baik sangka dengan Allah ke? Tanyalah. Tak ada soalan? Nak tengok video tak? Nak? Mana sound system?